Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja min Allah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini kita berada di Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, penghulu bagi segala hari. Marilah kita perbanyakkan selawat dan salam ke junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertepatan dengan malam yang penuh barakah ini, kita nak ambil peluang, kita nak isi malam kita ni dengan kita lazimi sudah setiap malam dengan munajat umat. Dan tinggal lagi kita nak menambahkan lagi kesedaran penghayatan malam ni, malam yang mana Allah mustajab doa. Malam yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, malam mustajab doa. Ya, jadi kita nak ambil peluang ini bagi yang dah istiqamah dalam pengajian, kita ambil peluang kerana hadiah ataupun anugerah doa munajat ni tak dianugerahkan pada semua, walaupun semua nak berdoa, tetapi doa dengan datangnya penghayatan melalui kesungguhan amalan yang telah dilakukan, terutama dalam bab pengajian menuntut ilmu ni, bukan senang nak dapat emas sekalian, sebab ianya ada satu amalan yang wajib. Bila kita dah berpenat-penat melaksanakan amalan yang wajib, pasti ada natijahnya, kesannya. Antaranya adalah anugerah dengan doa. Jadi alhamdulillah, mari kita teruskan malam ini. InsyaAllah kita nak ambil peluang untuk siapa yang dah baca suratul Hadid, boleh baca lagi sekali, tak ada masalah. Jadi kita boleh buat ulang banyak kali, tak ada masalah. Yang belum baca, mari kita sama-sama baca. Kita ambil peluang berkat malam Jumaat ni. Antara amalan jugalah baca suratul Kahfi, tapi suratul Hadid ni kita ikutkan, kita baca setiap malam. Cuma kekangan waktu, kekangan waktu boleh baca sendirilah. Dan padanya ada fadilat dia, iaitu surah Al-Hadid ni surah besi. Ada surah yang mana ayat yang ketiga daripada bacaan suratul Hadid, ayat yang ketiga, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ia dapat menghilangkan keraguan dalam hati kita. Keraguan ni perkara yang silent killer. Jangan main-main. Keraguan ni silent killer. Nampak macam okey, rupanya ragu punya. Jadi macam mana nak hilangkan ragu? Kena ada amalan yang berterusan dalam bab menghilangkan keraguan. Iaitu yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni kena konsisten. Sebab ilmu akan menghilangkan kejahilan, insya-Allah. Dengan bila kejahilan dah ada kefahaman, maka hilanglah keraguan tadi. Ragu sebab tidak tahu. Malah tidak tahu pula tidak sampai kepada faham. Bila ada istiqamah kita duk faham ulang kali, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin,
maka Allah berikan kefahaman, maka pengetahuan sudah pasti, maka hilanglah keraguan. Kesan yang besar bila hilang keraguan ini jemaah sekalian, ianya akan tidak terganggu. Datanglah macam mana pun keadaan, gangguan yang datang macam mana pun, tetapi bila dia sudah ada kefahaman, maka dia tidak akan ada gangguan. Gangguan ada tapi tidak terganggu. Bermaksud tak ada gangguan lah. Dia tak ada distraction. Macam contoh, kita bawa motor kan. Macam saya bawa motor, memang most of the time lah, lebih kurang macam tu cakap orang Jawa kata, memang naik motor saja. Jadi walaupun kiri kanan kereta banyak, motor banyak kan, tapi bila kita dah tahu ke mana arah tuju, kita dah fokus, minta Allah Ta'ala bantu hilangkan ragu. Jadi kita bawa tu tak irau kiri kanan tu, kita terus fokus je kan. 18, 19, 200, 22, 24, macam itulah kan. Tapi sebab apa? Sebab dah ada keyakinan tu Allah bagi, dia bukan datang semalaman. Allah bagi saya bawa motor ni bukan baru bawa. Daripada 2000, kalau motor besar ni daripada 2014 lagi. 2014 lagi Allah dah bagi izin untuk kita selesa dengan kuasa besar ni. Kemudian dari awal lagi, daripada sekolah lagi kan, dah bawa motor Clash, main Suzuki Panther Gamma. Dia tak ada pergi motor yang tak Clash. Jadi bila daripada awal kita konsisten, maka dia akan datang main. Begitu dengan ilmu jemaah sekalian. Jadi saya tekan kadang-kadang amalan tu ada, tapi orang kata apa, keyakinan tak sampai. Jadi caranya jemaah sekalian, kita bina keyakinan insya-Allah. Baik, mari kita mulakan dengan bacaan suratul Hadid insya-Allah. Mudah-mudahan ini memberikan barakah, ya Allah pandang kita pada malam yang penuh barakah ni. Jadi boleh niatkan untuk ruqyah diri dan ahli keluarga insya-Allah, jauh daripada segala bentuk gangguan. Mudah-mudahan ia menjadi perisai seperti mana suratul Hadid tersebut, ianya besi, supaya menjadi perisai kepada zahir kita dan batin kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن
يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sini jemaah yang Allah, saya sudah bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi yang mungkin baru ikut pengajian Suratul Hadid ni, Allah pilih sewaktu 2018, jemaah sekalian, saya bagi tazkirah Ramadan di Masjid Batu 14, Sultan Syamsuddin Batu 14. Jadi susunan surah tu saya kena pada Suratul Hadid bagi ibrah lah. Dan asbab daripada itu, apabila PKP, lepas pada PKP 2021 tak silap saya kan, Milin ada catat lah, bulan 5 2021 ke 2020 tak silap, maka bermulalah kita baca Suratul Hadid ini secara berjemaah, dan kemudian kita amalkan secara individu. Dan kaitan Suratul Hadid yang kita baca, jemaah sekalian, adalah sangat berkait rapat dengan perbahasan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Kerana kehidupan kita ni, jemaah sekalian, terkait rapat dengan keraguan. Keraguan inilah yang menyebabkan banyak permasalahan berlaku, sama ada kita sedar atau tidak. Jadi kena dengarlah perbahasannya, jangan ambil macam tahu je kan. Kadang-kadang kita anggap kita macam tahu, tapi dia ni kesan kepada tahu tak tahu ni, kita tengok pada kehidupan dia. Apabila kita bawa perbahasan hakikat kehidupan, kesan yang paling besar yang berlaku ataupun yang Allah terjemahkan adalah apa tahu jemaah sekalian? Biasa tak dengar orang perempuan dia, biasalah cemburu. Kalau tak cemburu, tak fitrah namanya. Ada juga segelintir asatizah yang cakap begitu kan. Saya tak tahu dasar mana Nabi kata ke, tak juga kan. Cuma Nabi berkata tulang bengkok, tu je. Tapi asal wanita cemburu ni, malah Nabi kata cemburu. Kalau saya sedang aturkan, itu hari saya nak cakap dah, tapi nanti saya nak perincikan lah. Ambil dari segi etimologi, dari segi bahasa, kemudian dari segi terminologi, dari segi istilah. Setakat yang kita cari, dari segi kamu Dewan Bahasa edisi keempat, cemburu ni dia kait dengan hasad, iri, dengki.
Dan dalam hadis Nabi SAW, dua perkara saja yang diizinkan diri untuk dengki ni. Yang pertama, kita cemburu dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu dia. Yang kedua, orang yang ada harta menginfakkan hartanya. Lain daripada itu, merosakkan. Tiba-tiba kita nak memenangkan perasaan. Kenapa? Kan? Pening cari jalan, cari cara. Macam mana Saya nak cakap terang ni mas sekalian. Tak kisahlah ada spekulasi kata apa lah dia dah orang kata apa, isteri dia tu dah kena seko. Tapi bagi saya orang cakap tu orang tak kerti bahasa. Dia tak tahu apa maksud seko ni. Kalau nak try lah seko isteri sendiri. Saya bawa akannya mas sekalian. Siapa yang datang tak lelaki ni datang. Jangan buat datang pula. Kita datang bukan suruh nak berkenal-kenalan, nak berapat-rapat, berimpik-impik dengan zaujah saya tu, bukan. Tengok dengan mata kepala biar 10 mati jadi saksi. Yang duk kata cemburu mesti ada kan ustaz, mesti ada. Tak nak sangka buruk lah. Hanya cemburu tu kamu seorang lah. Tak selesai masalah cemburu ni. Daripada lah remaja, kita faham lah mungkin remaja kan, nak kaitkan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tu. Ini bukan dah remaja lagi dah, remaja purba dah. Perangai cemburu tu dah berubah perangai jadi hantu. Dia naik cemburu naik hantu. Try lah tengok. Mana ada cemburu tiba baca Quran? Tak ada. Tak ada cemburu tiba dia pegang selawat. Mana ada? Jadi cemburu ni bukan benda elok. Nafsu. Jadi pengajian hakikat kehidupan dah hilang. Allah berjaya cabut cemburu tu. Tak percaya datanglah tengok. Ahad dia gelar insyaAllah. Datang tengok. Naik kereta 3 sekali saya naik motor. Jadi tak salah cakap nak tengok ilmu tu masak tak masak, matang tak matang. Tengoklah isteri. Isteri bukanlah gambaran suami. Isteri tak menggambarkan suami, tapi suami punya didikan ada pada isteri. Faham? Nak didik sebelum orang ramai-ramai berjuta orang tu, nombor 1 tu orang yang paling dekat. Jadi ilmu nak hilangkan cemburu, hilangkan ragu. Kalau isteri masih ragu, di situ ada cemburu. Cemburu tu pula cemburu benda yang membawa pada kerosakan. Surah Al-Hadid, surah yang menghilangkan cemburu tu. Orang yang Allah bagi cemburu ni, kalau dia tak selesaikan kat dunia, tak usah sembang kata ini fitrah. Mana fitrah? Dia lumrah. Ahli syurga tak ada cemburu. Peliklah ustaz. Tak nak ngaji, duk pertahankan. Awak dunia nak kiamat, duk pertahan benda macam tu apa? Kita dah jumpa solusinya. Dah jumpa solusi. So kena akur lah. Susah kan? Susah kena akur lah. Allah bagi. Alhamdulillah. Hazam min fa'li Rabbi. Ingat senang. Kalau senang tak adalah isu bergaduh-gaduh suami isteri yang dah belah-belah tahun kahwin pun boleh terangkat bumbung. Kalau katalah perkahwinan tu senang. Seorang isteri pun boleh terangkat bumbung. Ni 3 isteri elok lah. Cuma kalau yang nak masuk tu kena faham-faham lah kan. Jangan nak masuk buat perangai sendiri pula, buat kepala sendiri. Memang kena kerat ke situ lah. Kita dah ada acuan kita. Dan dia nak masuk, dia buat acuan dia. Tak mau dengar. Bawa ragu, buat cemburu, memang kena kerat lah. Sebab kita tak ada masa. Kita dah tak ada masa dah. Tak ada masa nak cemburu-cemburu dah. Bukannya awak tu remaja terang tantang lagi. Remaja terang tantang pun kita cantai pada awal. Sebab kita dah jumpa formula dia. Ada dah depan mata. Jangan buat buta pula. Tengok depan mata. Nak berguru tu. Nak berguru tu tengok dulu guru tu setakat mana. Minta maaf cakap. Kadang-kadang kita nak berguru. Betul. Tengoklah isteri. Itulah nak cerita pasal berbicara soal jiwa kan. Tasawuf ke jiwa ke ni soal dalam ni. Tengok isteri lah. Lepas tu kita bagi lasat. Ada juga isteri yang mana dia macam tu, suami dia wali, 1 dalam 1,000,000. Itu pun bukan kisah yang untuk diwar-warkan. Kita kena ikut Nabi SAW. Nabi SAW dengan isteri Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Tak ada masalah pun cemburu ni. Ya betul tu Nurul Faizal. Zaman cemburu dah habis dah. Ni sejak bila pula ni? Kan? Sebab tu kena belajar dengan ahlinya. Memang kalau kita bercakap atas teori boleh lah. Atas teori boleh lah bercakap. Tak hilang sifat kewanitaan pun. Elok jadi isteri saya elok je.
Ini pula ada buat statement, bila perempuan tak cemburu, maka hilang ciri seorang wanita. Bila masa pula ciri seorang wanita tu kena ada cemburu? Habis tu, ahli syurga bukan wanita lah nanti. Oh, itu kat syurga, Ustaz. Kena kat dunia lah kena belajar. Kalau macam tu, tak payahlah ada sifat ahli syurga kat dunia. Buat perangai ahli neraka. Buat perangai ahli neraka. Mestilah perangai ahli syurga tu bermula di sini. Betul tu Asatizah cakap guna emosi. Sebab tu Ferrari, nama Ferrari di titik. Kena belajar dengan ahli. Kena belajar dengan ahli. Jadi suratul hadid, saya ulang sekali. Kita tengah bincang suratul hadid. Suratul hadid untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan segala bendasing-bendasing yang ada dalam nafas dan dalam darah. Jadi segala kena sihir ke, dengan kena sihir ke, kena apa ke, jadi dengan amalan suratul hadid ni insya-Allah taala memang dia akan bersihkan mas sekalian. Saya Allahu akbar. Dia macam ni. Kita bercakap mesti kena ada bukti. Kita bercakap kalau tak ada bukti tak boleh. Betul tidak? Okey. Baik, saya terdedah dengan jemaah sekalian. Saya cakap, ada kadang-kadang nasihatkan saya, Ustaz, apa orang kata, hati-hati musuh-musuh ni. Manakah tidak, yang datang semua memang ada beberapa isu, bukan nak ada isu pun, tapi isu datang. Jadi saya berhadapan dengan isu-isu orang nak santau, orang nak saka, orang nak bagi mati. Jadi sudah pasti sasarannya akan kena kat keluarga saya. Para isteri saya, lagilah sakit hati tengok kan. Cemburu datang dari hati, hasil bisikan syaitan. Betul. Sebab itu bila kita dah berjaya menyatukan para isteri, maka syaitan dah geleng kepala dah. Sebenarnya dia tak boleh masuk. Jadi keliling semua nak target, nak kena ke anak-anak. Lagi saya ramai, keluarga, macam-macam lah. Tapi barokah Masya Allah dengan kejap lagi kita tutup dengan qiraat Al-Fatihah. Jemaah sekalian, jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh. Jangan ingat kita boleh protect diri sendiri tanpa ada secara berjemaah. Tanpa kita ingat amalan kita sendiri boleh selesai. Tak. Kalau selesai, iblis tu selesai dengan amalan dia lah. Tak selesai juga. Sebab tu kita kena berjemaah. Jemaah ni hilang diri, hilang aku, wa nahnu, kami. Jadi bila kita amalkan suratul hadid, kita amalkan Al-Fatihah, ini jin tu sendiri bercakap. Dia datang, dia nak serang rumah, nak serang anak isteri. Macam mana saya nak jaga, Mas sekalian? Macam mana saya nak jaga? Ramai. Tapi Allah protect, Mas sekalian. Jadi saya nak jemaah pun dapat apa yang saya dapat. Baik, Mas sekalian. Jadi protect. Benda tu tak boleh. Jadi alhamdulillah, kadang kan biasa kan kalau kita mengubat, nanti kan isteri kena lah, anak lah, apalah. Protection. Masya Allah. Allah protect. Jadi sebab tu apa yang saya amal, jemaah amal, jangan pandang sebelah mata. Jangan ingat saya pun ada amalan. Tak ada. Kalau belum ceburkan lapangan dengan bidang sihir semua dan sihir paling dahsyat perempuan lah. Isteri. Sihir yang tanpa sedar, faham? Kadang-kadang suami ni tersihir oleh isteri. Perangai dia jadi blur je. Kalau isteri tu baik, dia jadi blur je. Macam konon-konon termalu Allah dengan isteri. Dia tak ada sifat qawam tu, tak ada. Dia qawam tu tak ada. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Itu tak betul. Cemburu tu nak digunakan sebagai indikator menunjukkan dia sayang kat suaminya. Salah. Indikator tu salah. Kita bercakap apa kita buat. Kita nak challenge, kita challenge. Buat dulu. Kalau isteri baru seorang, lepas tu berantakan rumah tangga tu naik, maknanya benda tu kena tinggalkan. Kita memang straight. Benda-benda yang mendatangkan ragu, membawa pada cemburu, memang kita cantas tu. Sebab tu boleh rukun rumah tangga. Sebab tanda sayang itu taat. Tanda sayang itu tanggungjawab, bukan tanda sayang itu cemburu. Kalau kita sayang isteri kita, tanggungjawablah dengan isteri, janganlah duk pergunakan isteri. Isteri suami yang hilang sifat qawam, sifat kepimpinan, maka suami isteri akan habis. Dia akan terkena dengan masalah-masalah dunia. Isteri pula
Kalau betul sayang dengan suami, taatlah. Jangan cerita cemburu. Cemburu tu salah. Saya bercakap sebab kita buat. Dah terbukti dah. Bukan setahun dua. Pergilah cucuk try. Pergi ke isteri pertama. Tak cemburu ke? Pergi try. Tahu kena cantai kat situ agak nanti. Ni kadang-kadang tanya kat isteri nombor 3, dia cakap lain, nombor 1 cakap lain, nombor 2 cakap lain. Ni tak, pergi. Try. Tak ada yang mas sekalian. Ustaz, macam mana kalau suami tu tak mau kerja, isteri bekerja secara keluarga, kita kerjakan suami itu. Kita kerjakan dia. Doalah ke Allah. Munajat sungguh-sungguh. Kadang-kadang isteri ni pun ada satu niat yang tersembunyi nak pegang duit kan. Kalau sekali Allah bagi, nak sangat pegang duit kan, pegang. Cuba kita kena berlapang dada. Sebenarnya macam contohlah, kita tak nak suruh suami kita jadi pemimpin, tapi kadang-kadang bila suami buat keputusan, kita do override. Bila tak ada, kita risau. Cuba kita bagi sepenuh. Bang, tak apa. Kita makan pasir pun tak apa. Saya yakin. Suami, biar benar bini aku ni. Barulah dia ada semangat ni kan. Abang macam mana ni? Ni bil tak bayar lagi. Ni rumah tak bayar lagi. Ni tak bayar lagi. Peninglah kawan tu. Susah sama susah. Senang sama senang. Bau betul gentle. Kan? Tak payah. Kita sama-sama doakan. Tak payah nak bagi kerisau. Kadang-kadang suami dia macam itu dah. Risau sangat. Awak lah kerja ni. Kadang-kadang benda macam ni kita kena check balik. Kalau kita nakkan anak kita pandai berjalan, biarlah dia jatuh sekali, tersungkur sekejap. Lepas tu kita bangun, kita sapulah minyak kan. Ini kita nakkan anak saya ni, nakkan dia berjalan. Habis tu sikit-sikit jatuh kita pegang. Ada situ takut. Macam mana? Tak payah habis, tak apa. Kita sama-sama duduk dalam gelap. Tahu tak apa. Dalam gelap tak apa. Yang penting duduk bercahaya. Itu yang penting. Ini duduk dalam cahaya, duduk gelap. Apa jadi? Apa pun tak dapat. Maksud bagaimana pula jika suami jenis slow, seperti tak tahu buat apa. Laju lah. Kebanyakan semua gitu. Kebanyakan kan. Tahulah. Bantulah laju kan. Janganlah abang ni slow betul lah. Biarlah saya buat. Siapa kesudah lah. Suami slow laju kan. Memanglah benda ni payah tapi usahakan. Nak jawab soalan orang kau tak cemburu ke, tak rasa apa-apa ke bila suami balik rumah tu je pening. Dia bercakap bukan dia lalui. Kan? Bercakap kau tak lalui. Bila lalui pula tidak dengan ilmu, tidak dengan iman. Hati ni bukan kerja kita. Urusan kita. Dan cemburu ni bukan sifat yang perlu dibesar-besarkan. Malah kita kena usaha untuk hilangkan. Boleh ke hilangkan Ustaz? Siapa kata tak boleh? Siapa kata tak boleh? Sedangkan daripada Islam, daripada kafir pun jadi Islam, Allah boleh buat. Ini kan cemburu. Hingga kita saja selalu nak menangkan nafsu. Konon-konon nak menangkan isteri. Yelah, isteri baru seorang. Cakap ni tengok. Kita berdepan dengan orang yang dah ramai isteri dan berjaya. Tu masuk dia mas sekalian. Kadang-kadang yang mesti bercakap bukannya poligami. Tahu tak apa. Sebab dia nak backup, nak tunjukkan dia lah yang terpaling. Yang terpaling untuk backup konon-kononnya. Allah Akbar. Baik. Jadi berbalik. Tapi dah bertahun lama Ustaz, ibu suami pun dah tegur tapi suami tetap tak mau kerja. Kalau tak bermula bila lagi? Kita kena berani ambil risiko. Macam mana kita nak, sebab benda tu tak ada tindakan yang sepadu. Sekarang ni okey, saya tak nak kerja, okey, tak apa. Betul. Okey, tak apa bang, saya serahkan. Dia bercakap ni, dalam bercakap, okey, dalam bab kita suami isteri, jangan bercakap dengan tak puas hati. Kita jadi penasihat. Isteri penasihat suami. Bukan pengarah. Bukan penguasa. Abang kerja lah. Abang kan sebagai suami. Abang kan ni. Itu. Lelaki yang tak ada ilmu, dia akan kata semak. Faham? Isteri kena jadi penasihat. Penasihat punyai hati yang puas. Sama juga anak penasihat kepada mak ayah. Penasihat ni, okay, bayangkan macam ni. Penasihat sultan. Ingat penasihat sultan kena cikai-cikai ke? Ingat penasihat sultan ni boleh main cekap sekap jarang ke? Dia mesti kena ada performance. Dia kena ada portfolio yang bagus.
So, bila seorang isteri nak jadi penasihat suami, sokong nak mendidik, so isteri kena jadi isteri yang profesional lah. Isteri yang kuat ibadat, doa je tajam, tidak jenis yang perangai macam budak-budak, kuat-kuat sikit-sikit mengajuk. Dia kena jadi seorang yang betul-betul dikagumi. Barulah kata-kata nasihat tu masuk dalam hati. Ni kadang-kadang isteri buat perangai macam budak-budak, buat tarik muka. Macam mana suami tu nak anggap dia dinasihat oleh seorang yang hebat? Kena jadi orang hebat. Penasihat kena jadi orang yang hebat. Sama juga dengan suami. Kadang-kadang kita nak cakap dengan isteri, kita cakap tak puas hati. Macam mana? Suami kena jadi orang yang hebat dalam menasihati isteri. Nak mengajar anak jalan lurus, kita berjalan menyimpang. Macam ketam mengajar anak jalan kan. Kena selalu membimbing, bukan membimbangkan. Sebab tu kata seorang pemimpin tidak menzahirkan kebimbangan. Sebab dia di situ ada izah dia, ada haibah dia. Steady dia. Walhal dia ada kebimbangan. Tapi kerana dia tidak menunjukkan kebimbangan itu, maka lahirlah haibah dia. Begitu juga dengan mak, dengan ayah. Dia tidak tunjukkan kebimbangan depan anak-anak. Steady dia. Supaya anak-anak datang respect. Oh, mak aku ni steady. Tak mungut, tak membebel, tak mengapa. Oh, mak aku ni. Barulah seorang anak tu akan jadikan mak dia is a idola. Kalau isteri tak kerja, anak tak dapat makan. Sampai bila pusing-pusing kat situ, tak selesailah masalah. Kita fikir kalau isteri tak kerja, tak dapat makan. Dah sampai bila suami nak kerja? Elok semua tak payah makan. Makan angin dia. Alang-alang nak bagi betul-betul. Kata nak minta solution. Ataupun lantik suami jadi bos. Habis cerita, bos tak payah kerja. Nah, dah. Payah nak fikirkan macam mana suami nak suruh kerja. Lantik dia jadi bos. Habis cerita. Itu taktikal. Tapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita ni doa minta nak pahala kan. Dah Allah takdirkan kita menyara keluarga tu. Sedekah yang paling besar seorang isteri pada suaminya. Dah tak payah nak sakit hati. Sedekahlah, masuk syurga nanti dah. Tak payah fikir pasal suami dah. Faham? Nak sangat kita dah buat baik kan. Kadang-kadang Allah pilih kita buat baik, kita pening kepala pula. Kadang-kadang kita tak nak buat baik, kita nak buat duit je. Kita buat duit. Isteri kerja, suami kerja, isteri kerja. Isteri punya kerja duit, simpan. Suami punya pakai semua. 2 kali power panggil. Kadang-kadang macam tu. Bila suami kerja, isteri tak kerja. Isteri pula macam tak sedap lah. Asyik terminta-minta. Saya pun nak kena ada duit saya sendiri. Dah, pening kepala. Kan? Jadi sekarang ni, kita doa nak kebaikan. Kadang-kadang setiap benda yang Allah takdirkan dalam hidup kita, sebenarnya kebaikan untuk kita. Pahala. Tak ada benda yang berlaku tak jadi pahala kalau kita niat kerana Allah. Sedekah yang paling besar tu adalah pada suami. Dah Allah lantik kita jadi penyara rumah tangga. Dah bayar lah. Nak cakap apa lagi kan? Itu. Nak jadi isi cerdik yang solehah kan? Yang terpaling kan? Sekarang Allah lantik. Jadi sebenarnya hanya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena letakkan balik. Bukan kata dia bahasa mudah gini. Kalau balik kepada back tu pada muasal kejadian manusia ni, kita kena Allah. Illa liya'budun. Bila kena Allah, jadi kita kena kenal apa surat Allah, larangan Allah. Masalah sekarang, kita skip kena Allah. Lepas tu, bab kena Allah ni pun kita tak jadikan sebagai isu utama dalam hidup kita, yakni tauhid. Yang banyak ialah kita kenal masalah. Kita kenal suami, kita nak kenal isteri, kita nak kenal anak. Itu kena ada ilmu lah tu. Semua orang boleh cakap kena ada ilmu. Soalannya ilmu apa? Kita kena akur balik. Kita kena balik kepada realiti. Sebenarnya kita tak bermula untuk tanamkan diri kita untuk kenal Allah secara nyata dalam diri, sebenar-benarnya. Sekarang ni Allah perkenalkan diri dia melalui segala bentuk perjalanan hidup kita lah. Jadi sekarang ni, jadikanlah setiap perjalanan kita itu perjalanan yang membawa kita untuk kenal Allah. Jadi
Inilah yang sepatutnya kita lalui sepanjang-panjang dalam hidup kita. Ha? Jadi kesimpulannya saya nak ceritakan tadi, benar Allah perkenalkan diri ni tuan Johari kita. Sebab bila kata memperkenalkan dirinya dengan kaedah kita nak mengenal, tidak akan kita boleh mengenal tanpa diperkenalkan. Tetapi kita mesti dalam hati nak kenal lah siapa ya. Kena ada dalam hati. Niat nak kenal Allah, malah itu yang menjadi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi nak kenal Allah melalui rumah tangga, nak kenal Allah melalui kesusahan, nak kenal Allah melalui segala benda. Sekarang kita kena tukar everything, tukar. Sekarang ni suami tak kerja, aku kerja. Sekarang ni kita belajar, dengan suami tak kerja, aku kerja, aku nak kenal Allah, ya Allah, melalui jalan ini. Tak payahlah kita nak kata kitalah isteri yang struggle, kitalah isteri, tak payah. Sekarang kita divertkan benda tu, kita nak kenal Allah. Rupanya Allah nak perkenalkan, begitulah kita je mas sekalian. Sebenarnya kita tak buat apa-apa pun, Allah je yang bagi kat kita. Betul? Kadang-kadang kita sakit mata kan, tengok kau duduk je kan, kau duduk lepas tu kau dapat, kau duduk kau dapat, kau duduk kau dapat, aku yang susah. Okay, sekarang kita tanya balik, kita reverse balik. Sekarang ni Allah yang ciptakan kita tau. Soalan, betul ke kita buat semuanya Allah suruh? Kita celik mata, semua Allah dah siapkan sebenarnya. Allah siapkan alam, Allah siapkan semua, Allah siapkan semua. Tinggal kita nak bergerak sikit je. Allah diamkan langit, Allah diamkan bumi. Allah bagi kita nafas. Sekarang kita fikir, sakit hati kita kan, bila aku sara kau tak buat apa-apa. Ataupun kita faham kau yang sepatutnya bertanggungjawab, tapi kau tak buat tanggungjawab. Contoh, maka Allah SWT menjadikan kita untuk mengenal Allah, tapi kita tak buat tanggungjawab tu. Agak-agak jadikan dia satu asbab untuk kita kenal Allah. Satu asbab untuk kenal Allah. Contoh, contoh kita duk maafkan orang, berbuat baik dengan suami. Kenapa? Ataupun isteri, suami buat baik dengan isteri. Kenapa? Kita nak kenal Allah. Apa tahu? Allah SWT. Kita ni dengan Allah, ya Rab, rasa tak tahulah kita berapa kali kita boleh kata kita buat baik dengan Allah. Rupa-rupanya Allah kata dalam Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba-Ku sebagaimana aku yang berbuat baik kepada kamu. Nah, jadi kita pun jawab, bang, kenapa abang baik sangat dengan saya? Bukan sebab abang baik denganmu sebab aku nak kamu nampak aku buat baik. Aku buat baik dengan kamu ni sebab aku malu dengan Allah, sebab Allah buat baik dengan aku. Jadi aku kena buat baik dengan kamu. Jangan kita fikir, kenapa saya je kena buat baik? Kenapa saya je kena sara keluarga? Kenapa saya kena beli beras? Sedangkan semua kata beras saya beli, lelaki. Adakah saya nak jadi lelaki? Tak payah. Sekarang ni setiap yang berlaku dalam hidup kita jadikan wasilah untuk mengenal Allah. Allah buat baik dengan kita dulu. Jadi kita tak payah berkira kalau kita dilantik oleh Allah untuk berbuat baik dengan orang. Apatah lagi dengan orang yang sepatutnya memang ada kedudukan di sisi Allah. Contoh dengan suami, beruntunglah kalau dapat boleh buat baik dengan suami. Beruntunglah. Beruntunglah. Rasalah beruntung tu. Boleh buat baik, Allah gunakan kita untuk tolong orang. Allah pergunakan kita untuk tolong orang. Kata para ulama, Nabi SAW mafhum hadis, antara keredaan yang turun kepada seseorang itu yang Allah bagikan adalah Allah akan pergunakan segala apa yang ada pada diri dia untuk melakukan kebaikan. Jadi bersyukurlah. Mana yang rasa kan terpaksa kena suami macam tak wujud dia Ustaz, ada je tak ada je, syukurlah. Bersyukur. Kenapa Ustaz? Betul Ustaz, takkan rasa itu ada berkali-kali cuba cari solusi. Kan saya kata sebab tu sakit hati, sebab kita tengok macam kita je yang buat baik. Kadang-kadang balikkan balik sebab kita kahwin sepatutnya kena kenal Allah, tapi silap kita kenal makhluk. Bila kita kenal makhluk, itulah jadinya macam-macam. Sekarang ni Allah kenalkan cara kita nak kenal Allah melalui keadaan itu.
Jadi sekarang ni Allah lantik puan untuk jadi menyaga keluarga walaupun dari segi syariat ataupun dari segi protokol salah. Tapi tak apalah, kita pergi kepada hikmah. Kalau kita nak push pada protokol, tak selesai masalah. Selagi bulan mungkin bergaduh, mungkin berbalah macam puan cakap, nak pertahankan perkahwinan. Jangan nak pertahankan perkahwinan semata-mata akhirnya kita memendam. Baik kita tukar nak mentauhidkan perkahwinan ini. Aku nak belajar tauhid melalui apa yang sedang berlaku. Jadi soalan yang puan Ferrari, nama Ferrari. Ada Ferrari ke? Kau memang minat Ferrari sungguh ni. Soalannya, tanya balik, tukar. Semuanya sedang melalui. Tanya, Ustaz, macam mana saya nak kenal Allah? Melalui situasi yang mana Allah takdirkan saya ni kena menjaga keluarga. Macam mana saya nak kenal Allah? Kan sedap sikit cara perbahasan. Okay, macam ni puan. Okay, sekarang cuba kita tengok. Kan? Bila satu kedudukan, satu tanggungjawab itu tidak digunakan, tidak diletakkan pada tempatnya, maka di situlah datangnya persoalan. Persoalan, adakah sepatutnya begitu? Begitulah Allah SWT menjadikan kita. Ada tujuan dia, ada matlamat kan. Tiba-tiba kita tak berbalik kepada matlamat itu. Adakah sepatutnya kita layak untuk hidup atas muka bumi ini contoh? Adakah layak dia jadi suami? Adakah kita layak jadi hamba Allah? Di saat kita tidak ikut apa yang sepatutnya Allah nak jadikan kita. Ke situ kita tengok. Ustaz, saya berniaga buat tak jadi. Lain sekali jadi-jadian Ustaz. Allah, stres saya. Okey, buat tak jadi. Macam mana saya nak kenal Allah daripada perjalanan ni? Baik. Buat jadi tak jadi. Lain sekali kita kena yang bagi jadi Allah, bukan usaha. Oh ya Rabb. Ustaz, macam mana saya nak kenal Allah melalui kesakitan yang dilalui? Saya diuji dengan sakit itu ini. Maka kita pun jawab, Allah nak perkenalkan melalui ikhtiar yang ada itu, tidak memberi bekas takluk kepada perbuatan, tidak mendatangkan hasil, sehingga Allah Ta'ala menzahirkan sifatnya yang maha menyembuh. Oh, kita pun nampak, Masya Allah. Jadi kat situ Allah SWT sebenarnya nak kita kenal dia. Itu keraguan tadi. Yang keraguan tadi itu sebab datangnya bila kita tolong orang, kita fikir apa aku dapat, keraguan. Walhal kita tolong orang, sepatutnya kita dah nampak ini Allah dah lantik aku ni untuk zahirkan kebaikan. Kebaikan, ya Allah, terima kasih. Sedangkan kita doa ke Allah, ya Allah beri kebaikan di dunia, ya Allah jadikan aku ni jalan untuk masuk ke syurga. Maka di situ tiba-tiba Allah lantik kita. Allah dah pilih kita untuk bersabar, untuk susah, untuk gunakan harta kita. Sepatutnya bukan kita, patut suami, kita pula kena bagi duit. Kita kena pandang, ini Allah pilih aku ni. Tapi bila kita tak nampak itu gerak dan satu perjalanan untuk mengenal Allah, maka kita akan cuba menafikan, mendinaikan. Kita akan cuba menentang, kadang-kadang kita cuba mempersoalkan. Maka lihatlah kesimpulannya, Puan Ferrari dan yang lain. Kita kena faham bahawa apa yang sedang berlaku, kita kena bawa balik, kita kena terjemah balik untuk melihat dengan perjalanan kita ni yang Allah jadikan tidak lain tidak bukan illa liya'budun, adalah untuk mengenal Allah. Jadi kita kena tukar paradigma kita, tukar perception kita, tukar sudut pandang kita. Setiap yang terjadi itu kita kena pastikan, ya Allah, kau perkenalkanlah dirimu, ya Allah. Aku memang nak kenal kau, ya Allah. Aku dulu silap, mungkin aku dulu tidak ada niat nak kenal. Maka niat nak kenal Allah pun kena ada niat, mas sekalian. Maka kita niatlah sungguh-sungguh, ya Allah, perkenalkanlah engkau, perkenalkanlah kekuasaanmu, perkenalkanlah, ya Allah, tentang engkau pada apa? Pada situasi hutang, contoh duit. Ya Allah, besarnya kekuasaan, kekayaanmu. Kita berharap pada Allah. Situasi apa? Rezeki, situasi sihat sakit, situasi rumah tangga. Ini yang kita bahas dalam hakikat kehidupan. Ini yang kita belajar untuk memahami apa perjalanan kehidupan yang sebenar. Ini hilang ragu.
Kita dah try. Kita dah perjalankan dah. Tengok alhamdulillah. Sebab tu berbalik pada tadi isteri-isteri semua. Okey. Sebab kita bawakan ini adalah satu peluang untuk kita, Allah pilih menjadi penzahiran kasih sayang Allah. Kenapa kita nak ada istilah ragu, cemburu? Why? Kita patut kena bersyukur kerana Allah pilih kita menjadi contoh kepada yang lain. Patut kita kena syukurlah. Memang betul. Akhirnya kita pakat sesama supaya kita nak menjaga, nak menjadi satu contoh. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kurang-kurang kita nak biar ada wujud penterjemahan dan bagaimana yang dikatakan kasih sayang Allah yang tidak ada berbalah, elok semua. Bukan sebab ni suami pandai jaga ni. Tak, saya pun tak pandai jaga. Tetapi kerana apa? Kerana saya memperkenalkan Allah pada isi-isi saya. Tu yang saya buat. Ini dah duk guna ayat jangan cemburu nak. Cemburu tu tak apa. Memang perempuan memang macam tu. Abang sayang kamu lebih. Jangan risau. Dan main ayat-ayat perasaan tu buat apa? Nak mengayat isteri pun agak-agak lah. Tapi biasa bukan mengayat. Memang menempah jadi mayat nampak gayanya. Kadang-kadang kata-kata tu belum pun sahih pun. Belum jadi, belum try kan. Belum diuji kaji. Kan? Kadang-kadang ayat tu sedap dia, padahal pakai tidak pun. Minta tip, minta ayat-ayat punchline lah, pick up line lah. Sekali isteri jeling, mengelabah habis, hilang semua apa. Kena faham. Mas sekalian, kita perkenalkan Allah. Cukup. Ustaz, macam mana nak sekam mulut dari berkata orang bila orang sakitkan hati kita? Kena faham. Jangan sampai kita jadi, orang kata apa, muflis di akhirat. Ingat, bila kita cakap pasal orang, sudah betul kita cakap dengan keadaan tak puas hati. Bila tak puas hati, hati-hati terbuka cerita pasal aib dia, buruk dia, malah kita akan merendahkan dia. Jangan kerana orang sakit hati kita, kita pula menjadi jahil. Ibarat contoh, orang duk macam ni, orang duk kutuk-kutuk kita punya tak berapa cerdik, kita keluarkan duit dalam bank kita hempuk kat muka orang tu, ambil duit ni semua. Apa ke gila buat kerja macam tu kan? Lantaklah kau nak bising, yang penting aku ada duit. Contohlah buat tahu. Biar orang nak cakap apa kat kita. Yang penting jaga pahala kita. Ini kadang orang duk marah-marah kita, duk kata, duk buka aib kita, kita pun geram. Ingat dia seorang dia ada buruk. Kau tak tahu bila kita start lawan keburukan dengan keaiban, sia-sialah pahala kita. Penat dia. Buat penat dia kita. Sabarlah. Buat penat dia kita ulang alik pergi majlis ilmu. Buat penat kita duk pegang tasbih macam cincin ni. Sekarang pakai ni. Tetek. Amboi. Lala pahala bagi korang. Kena cerdik. Kena jadi cerdik. Jadi orang berkata pada kita, kita kena sebab tu bukan kata diam. Kita kena faham, bukan diam tu. Okay, kita ubah sikit, naik level sikit. Diam tu faham, kita kena faham. Baru boleh kita diam. Diam itu faham. Faham yang maknanya apa kita faham daripada situasi. Okay, apa insiden tu menyebabkan kita kenal Allah. Okay, kalau kita kenal Allah, kemuliaan kehinaan bukan letak pada kata orang. Kemuliaan kehinaan itu letak di sisi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ustaz, kita nak nasihat orang telah membesarkan keturunan sampai kita terdiam. Itulah kadang-kadang mungkin dia nampak keturunan dia kan. Kita kadang-kadang boleh bercakap, kalau tidak kita kena fahamkan diri kita lah. Kita ambil iktibar. Pernah minta cara Ustaz, tapi suami merayu, jangan tinggalkan dia. Suami tak kira tapi dia ayahnya sayangkan anak-anak. Tambah tergelak saya. Biasalah tu. Sebab tu nak cari apa? Nak cari apa? Lalu sekali nak ngadap suami tu balik. Faham? Kamu menghadapkan termakan 2 kali pula. Oops, kata. Ustaz macam tahu je kisah tu. Tu dah tak apa-apa lah kan. Sekarang datang rumah makan pula. Allah. Jangan buat kerjanya akhirnya kita sengsara balik. Tak payahlah. Buang masa, buang tenaga, buang karan je. Baik fikir secara terbalik. Terbalik, reverse
engineering konsep. Terbalik ni bukan masuk berfikir salah, tapi cik tengok hikmah di sebaliknya. Tak payah buang masa. Sekarang diam-diam sayangkan anak, kita nak ayahnya loving pula. Julah dia tak kerja tapi dia loving anak-anak ustaz. Dah satu hal pula. Tak payahlah. Cakap dia lah sayang. Lepas tu dah buat kerja elok, betulkan niat, minta Allah fahamkan. Tak payahlah menung-menung fikir si aku je, tak payah. Buang masa, kita nak kiamat dah. Dunia nak kiamat dah. Tak payah. Jangan kita kiamat dulu sebelum kiamat sebenar. Kan susah payah kita kan. Biar dunia nak kiamat, kita kena steady dia. Kurangkan perbalahan, hilangkan keraguan, tundukkan perasaan. Ini zaman, akhir zaman. Tak payah kita nak keliling pun dah serabut cuma sekalian. Ahliah Najib, tahniah, syabas. Semalam saya disentuh benda ni. Saya baru labuhkan tudung dan bernikah. Baru tahu besar dugaan dia. Macam manalah nak ada orang ejek bajet alim. Bagus. Pertama, Alhamdulillah Allah bagi bajet alim. Habis tu takkan nak bajet kapi pula kan. Tu bahasanya. Baguslah ada bajet alim. Sekurang-kurangnya ada bajet lagi kan. Habis nak tunjuk bajet kapi. Tu bahasa mudah lah. Bahasa kasar lah. Satu. Yang keduanya, syukurlah. Orang bandingkan buruk kita dulu dengan kita sekarang ni kan. Yang bahayanya, orang cakap kita dulu baik, sekarang buruk. Kena faham ya, Ahliah Najib dan yang lain. Tak apalah orang nak cakap buruk kita dulu. Dia dulu macam mata macam tu kan. Kita macam apa hal kau dulu, kenapa? Kau pun sama macam dia. Nampak yang buruk. Dia dah baik sekarang, apa masalah dia dulu dia buruk? It's okay lah. Yang aku risau, dia dulu baik, sekarang jadi buruk. Tu ya. Tu kena hati-hati. Dia dulu buruk, sekarang jadi baik. Okey lah. Alhamdulillah. Mau mantai. Tak ada masalah. Ramai ejek tak apa. Dia bandingkan dulu. Okey lah tu. Okey lah tu. Yang jadi masalah, dulu baik, sekarang buruk. Tak ada masalah kalau dulu jahat, sekarang baik. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Malah kalau dia buka aib kita dulu, teruk dia. Orang tu teruk dia. Tak usah bimbang. Jangan takut diaibkan. Selagi mana kita tidak mengaibkan. Tak apa, jangan bimbang. Puan Juliana Mak, ya kalau dah sayang, hadap je, fikirkan pahala, betul? Malah sayang tu lah akan melenyapkan semua perkara-perkara yang kita tak suka tu. Kalau betul lah terbina dengan kasih sayang, apalah sangat nak bagi duit kat suami. Syurga sedang menanti. Boy. Kalau betul sayang kat isteri, apalah sangat nak beli apa yang ada kat dunia untuk isteri. Kan? Syurga sedang menanti. Baik mas sekalian. Ini kalau buka topik ni berjela-jela penjelasan dia. Betul tak? Tapi betul pun. Realiti. Kita kena bagi peluang. Kita kena bahas isu yang sedang berlaku. Tapi hati-hati, jangan merasa baik, jangan sampai perasaan baik. Sudah pasti. Inilah pengajaran hakikat kehidupan. Kalau kena ni memang tepat-tepat bagi. Bukan perasaan baik. Lepas tu kasih sayang. Kita belajar dengan sifat. Sayang tu sifat Allah. Jangan menunjuk sayang. Ini perasaannya lebih. Barulah baik sikit dengan suami isteri, dah perasan. Sedangkan sayang tu zahirkan kasih sayang Allah, bukan kita yang sayang. Ustaz ajarkan untuk istiqamah perempuan akhir zaman ni kuat ujiannya. Senang je. Bukan senang je. Istiqamah ni kena ingat satu benda. Apa dia? Kita kena ingat kita datang dari Allah, balik kepada Allah. Itu istiqamah. Amantu billah sumastaqim. Kita datang pada Allah, make sure kita kena balik kepada Allah. Dengan Allah. Jangan kita balik dengan keburukan kita. Jangan kita balik dengan perangai kita. Kita datang dari Allah. Kenapa tiba-tiba kena balik dengan selain Allah? Selain Allah bermaksud dengan buruk kita, dengan perangai kita, dengan macam-macam hal. Sedangkan kita datang dari Allah. Jadi istiqamah tu mesti dibangunkan amantu billah. Keyakinan, kefahaman kita kepada Allah. Kita takkan jadi istiqamah kalau kita masih terlihat-lihat geng-geng Joyah dan Jemaah. Joyah Jemaah tu keliling tu lah. Bawang Rangers. Tak istiqamah lah. Kita kena nampak, kena lihat Allah. Ya Allah dengan maksud
tengok segala apa kurniaan Allah. Allah yang jadikan kita, Allah yang bagi segala-gala kat kita. Kita kena balik dengan apa yang Allah nak. Kenapa kita sibuk untuk perhatikan orang keliling kita? No point. Tak ada faedahnya. Tak ada faedahnya. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat insya-Allah bi qiraatul Fatihah 14 riwayat 7 qiraat insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu taala kabulkan segala hajat kita, doa kita di malam yang penuh barakah insya-Allah. Khair. Bismillah. Alhamdulillah. Back to fikrah. Back to fitrah, road to jannah. Baik, itu tagline kita ni. Alhamdulillah. Nah, Abang Leman lama tak keluar. Abang Leman dah pencet dah, langsung tak ada dah, tak nampak patah hidung. Abang Leman banyak. Tahulah ke mana pergi. Tahulah Abang Leman ni. Mana dah pergi Abang Leman ni. Ya Allah. Khair. Bagi yang baru ikuti, insyaAllah. Kita Fatihah ikut bacaan yang akan ada perubahan, nanti follow saja, dan pada hujung kita sama-sama doa aminkan dan doa bisril Fatihah nanti insya-Allah. Apa segala hajat, yang pertama kita doakan negara Malaysia dan seluruh negara-negara yang lain yang jemaah kita bersama ada, sebagai contoh mungkin di Singapura pun ada, di Indonesia pun ada. Kemudian kita doakan kepada ikhwanana mujahidina khususan fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, supaya Allah berikan pertolongan dan berikan kejayaan insya-Allah. Dan doakan seluruh jemaah kita ini supaya Allah berikan segala kemudahan dunia dan akhirat insya-Allah, dan doa untuk diri dan keluarga kita insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususnya negara Malaysia ya Allah dan negara-negara yang para jemaah Araf ada ya Allah
jauhkan pada bala bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan seluruh kepayahan. Ya Allah, jauhkan ya Allah. Ya Allah, jauhkan ya Allah segala bentuk kesusahan dan kepayahan. Ada pertolongan kepada Allah Masri ikhwanana mujahidin fi Palestin khususan, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, permudahkan segala hajat dan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Dan juga bersaudara-saudara kami di Palestin ya Allah, permudahkan urusan mereka di sana yang selamatkan mereka semua ya Allah, kepada tentera-tentera musuh-musuh Islam ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya sudah mendidik umat kita pada malam ni. Malam ni kita lajak lama sikit, sejam lebih, sejam suku kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbahasan kita pada sidang akan datang. Ya, besok pagi ada kuliah subuh di base Surau An-Nur, Fasa 3A, Seremban Selatan, 6.45 pagi. InsyaAllah jemput kita imarahkan surau tersebut. InsyaAllah kita akan sambung topik tentang isu-isu akidah contemporary, yang mana saya dah sentuh tentang ciri fahaman liberal, Islam liberal. Kuliah subuh adalah TikTok tak? Tengok besok, mungkin boleh buat serentak insyaAllah. Baik, itu saja. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illa allazina amanu wa amsalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.